A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama-tamanya saya memanjatkan rasa setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana berpeluang untuk bersama-sama berkongsi dengan sahabat-sahabat semua, mungkin yang menonton rakaman ini yang utamanya terdiri daripada anak-anak di Sekolah Khalifah Model School Secondary. Begitu juga dengan rakan-rakan barisan muallimin muallimat, para guru dan juga fellow mahallah dan juga warga pentadbiran, ya, warga kerja seluruhnya, dan mungkin juga ada sahabat-sahabat yang lain. Syukur kepada Allah SWT. Pada hari ini saya sudah pun hampir masuk 3 minggu, ya, saya meninggalkan tanah air dan berada di Finland, dan sekarang ni berada di rumah saya, rumah di sinilah, ya, di Bandar Oulu ini. Hari ini hari Jumaat, bersamaan dengan 2 hari bulan September, ya, tahun 2016, dan kita nak masuk ke bulan Zulhijjah. Um, Kemudahan teknologi yang ada membolehkan walaupun secara fizikalnya kita tidak bersama, tetapi perkongsian, saling belajar di antara satu sama lain, mengambil manfaat daripada perkara-perkara baru yang kita belajar, dan juga peringatan-peringatan yang kita nak kongsikan boleh kita lakukan dengan bantuan teknologi. Menurut perancangannya, uh, sepatutnya pada sesi yang pertama ini Ustaz akan mengusahakan sesi halaqah secara live, ya, selepas solat Jumaat tengah hari nanti. Sekarang ni pukul 10 pagi ketika rakaman ini dibuat, pada pukul 3 petang. Jadi kalau 3 petang di Finland, di Oulu ini, maknanya di Malaysia tu pukul 8 selepas maghrib. Just nice lah. Tetapi pada petang ini saya ada uh, program bersama-sama dengan Kelab Educational Sciences. Mungkin ketika berada di sana nanti saya boleh live untuk sesi soal jawab ke, tengok setting dia macam mana, sebab rasanya program petang ni bukan di dalam, dan bukan dalam meeting yang formal, tetapi berada di luar bangunan, ya. Mungkin sesi ta'arufnya lebih interaktif. Tapi kita tengoklah macam mana. Dan oleh kerana tak dapat nak buat live pada petang ni, maka saya rakamkan siap-siap, dan mudah-mudahan ianya tetap bermanfaat lah untuk sahabat-sahabat semua. Seperti mana yang ikhwah dan akhwat semua sedia maklum, sebelum saya berangkat ke Finland lebih kurang 3 minggu yang lalu, saya mengulangi pesanan yang sama kepada anak-anak khususnya, tentang kepentingan kita untuk survival, ya, di mana sahaja kita berada. Kalau sekiranya kita mempunyai survival skill yang baik, maka insya-Allah di tempat yang asing, di tempat yang bukan tempat yang kita boleh tiba dan terus sahaja meneruskan kelaziman yang ada. Sebaliknya kita kena banyak memulakan benda baru from scratch. Sekiranya skill itu ada, maka dunia akan terbuka lebih luas untuk kita meneruskan peringkat-peringkat kehidupan seterusnya, terutamanya bagi anak-anak lah yang nanti nak sambung belajar, kan. Dan itu antara benda yang saya pesankan sebelum saya meninggalkan sekolah 3 minggu yang lalu. Dan selepas tiba di Oulu, Finland ini, ia menjadi giliran kepada saya lah untuk mempraktikkannya. Dan itulah mungkin tajuk yang ingin dikongsikan pada tengah hari ini, ataupun pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan kepentingan untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walau dalam keadaan yang bagaimana sekalipun, ataupun di mana sahaja, ya.
Uh, kita lihat sedikit uh, di antara pesanan Nabi SAW uh, apabila uh, seorang sahabat ya Abu Zar Al-Ghifari nak bermusafir, beliau berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inni uridu safaran fa'ausini." Wahai Rasulullah SAW, aku hendak bermusafir, wasiatkanlah kepada aku sesuatu. Maka kata baginda SAW, qala ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, kata Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah walau di mana sahaja kamu berada. Wattabi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan hendaklah uh, kesalahan-kesalahan, perbuatan yang tidak elok disusuli dengan perbuatan yang baik, kerana perbuatan yang baik itu akan menghapuskan, menjadi kafarah ke atas kesalahan yang berlaku. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan hendaklah kamu berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Itu antara yang dipesankan oleh Nabi SAW kepada Abu Zar. Ada banyak isi penting yang terkandung di dalam hadis ini yang perlu kita berikan perhatian. Kerana kalau kita berada di sekolah, mungkin walaupun kita berpindah daripada Shah Alam ke Salak Tinggi, daripada Keluang ke Salak Tinggi, daripada uh, tempat-tempat yang bersekitaran, perubahan itu mungkin tidak banyak, kerana yang berubah mungkin orangnya, kita pindah sekolah baru contohnya, tetapi kita masih lagi berada dalam setting yang lebih kurang sama. Maknanya orang Islam, ya, kita dengar azan, makanan halal ada di mana-mana. Tetapi apabila kita datang ke satu tempat yang sangat asing seperti di Oulu, Finland ini, um, uh, benda-benda yang dipesankan oleh Nabi SAW ini sangat penting untuk kita fikir dan kita praktikkan betul-betul. Ya, pada bahagian yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Apabila ustaz melangkah masuk ke dalam kapal terbang, ya, MH2 daripada Kuala Lumpur ke London Heathrow pada 14 Ogos yang lepas, alhamdulillah penerbangan itu di sebelah malam. Jadi sepanjang 13 jam 40 minit perjalanan itu ustaz berada dalam keadaan malam, iaitu pada waktu isyak, ya, di sepanjang-panjang perjalanan, sehinggalah ke 2 jam yang terakhir sebelum pesawat mendarat baru masuk waktu subuh. Dan subuh tu perlu dikerjakan di dalam pesawat sebelum pesawat mendarat, kerana kalau pesawat dah mendarat, kita dah tak sempat lah, pada waktu subuh di London Heathrow pada masa itu. Jadi ketika itu di keliling kita tidak ada orang yang peduli sama ada kita semayang ataupun kita tak semayang, tak ada azan, ya, dan lain-lain. Jadi pada masa itu, sama ada kita nak solat ataupun kita terus tidur saja, akhirnya semuanya berbalik kepada pilihan kita. Dan pada masa itu kita perlu secara sedar ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan solat itu perlu dikerjakan bukan lagi kerana saya kena semayang, tetapi saya mahu sembahyang, saya mahu mendirikan solat, dan kita mengerjakannya. Itu bahagian yang pertama contohnya, ya. Dan apabila sampai ke Oulu, Finland, sudah tentu, alhamdulillah pada bulan April yang lepas ustaz datang ke sini untuk temu duga. So adalah sedikit gambaran tentang keadaan di sini. Tetapi macam mana nak solat, kiblatnya dekat mana, kemudian dengan waktu solat yang sangat ekstrim, ya, isyak masuk lewat, ya, pada pukul 11 baru masuk waktu isyak. Jadi nak tunggu masuk waktu isyak untuk sembahyang tu, kadang-kadang kita rasa sangat mengantuk dan kita boleh tertidur. Kemudian dalam keadaan yang penat menunggu waktu isyak, kita nak tidur, kita tidur lambat sedikit.
Kemudian kita kena bangun awal sebab subuh masuk awal. Pada pukul 2.50 subuh dah masuk. Jadi kita kena kunci jam ya untuk bangun subuh. Dan tak ada orang nak gerak. Fellow tak ada siapa. Memang totally atas diri kita sendiri. Kalau sekiranya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang wajib ke atas kita itu kita akan buat. Dan pada masa itu hanya antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa hari selepas Ustaz sampai, of course dari segi makanan halal tu tak apalah, mula-mula tu makan salad buah ya, kemudian lepas 2 hari tu dah tak sedap perut lah, nak rasa jugalah makan makanan yang berempah, yang dimasak ya. 4 hari yang pertama Ustaz tidak duduk di apartmen, tapi Ustaz duduk di hotel ataupun hostel sebenarnya, yang ada katil lengkap semualah, kerana tak ada apa-apa yang dibeli ya, rumah yang bakal dimasuki nanti kosong. Jadi masa tu nak cari makan kedai makan yang halal, kita kena dapatkan maklumat, buka internet, cari contohnya TripAdvisor, antara apps dan juga halaman web yang mungkin boleh membantu. Dan adalah ditemui satu dua kedai yang halal di sekitar Ulu, dan Ustaz pergi. Bolehlah sekali-sekala, tapi tak boleh selalu sebab sangat mahal ya. Kalau kita makan di Indian cuisine yang ada di tengah-tengah Ulu City Centre tu, memang kalau sekali makan lebih kurang dalam, it shouldn't be less than 25 euro kalau kita makan yang simple-simple pun. 25 euro tu dah RM100 lah lebih kurangnya ya, untuk seorang makan. So dia bukan untuk setiap hari. Jadi lepas beberapa hari berada di Aulu, nak cari masjid. Ya, kerana itu juga satu perkara yang sangat kritikal yang menjadi keperluan. Ustaz dah jumpa masjid masa datang April dahulu, tapi ketika menguruskan hal apartmen, naik bas, jalan kaki, lalu berdekatan dengan masjid, sepatutnya nampak masjid tu. Ustaz nampak, tapi signboardnya tidak ada. Masjid dah tutup ke? Kalau masjid dah tutup, ini satu ujian yang sangat besar ya, bagi kita kalau sekiranya tak ada masjid. Jadi kita cari dekat internet, Google, dan barulah Ustaz mendapat tahu bahawa beberapa hari yang lalu, beberapa hari sebelum ketibaan Ustaz di Aulu, masjid telah diganggu ya, diserang oleh sekumpulan manusia yang menyebabkan kerosakan. Jadi apa yang Ustaz fikir ialah sama ada masjid itu ditutup, itu adalah worst case scenario, ataupun papan tandanya ditutup. Ya, jadi of course tidak ada cara lain untuk tahu melainkan pergilah. Jadi pergi ke masjid. Jarak daripada rumah Ustaz ke masjid lebih kurang dalam 1.5 kilometer. Kalau jalan kaki tu hampir setengah jam lah. Kita jalan pelan-pelan lah, tidak berkejar-kejaran kan. Daripada pintu rumah nak sampai ke pintu masjid. Dan bila Ustaz sampai di masjid, Alhamdulillah masjid masih ada di situ. Cuma papan tandanya ditutup dengan kertas hitam, dengan plastik hitam, untuk mungkin sementara waktu ya, bagi mengelakkan daripada masjid menjadi sasaran. Kerana walaupun Finland adalah sebuah negara yang sangat aman ya, digradekan sebagai negara kedua terselamat di dunia, tetapi mau tidak mau adalah segelintir rakyat Finland yang terkesan dengan apa yang sedang berlaku di seluruh dunia pada masa ini, dengan Islamofobia dan lain-lainnya, menyebabkan satu dua kejadian yang tidak baik itu ada berlaku. Jadi dah jumpa masjid dan nak semayang jemaah di masjid itu dapatlah sekali-sekala, tetapi agak mencabar sebab jauh di antara rumah Ustaz dengan universiti. Masjid tu ada kat tengah-tengah. Tetapi solat Jumaat tu sudah tentulah itulah tempatnya yang dituju. Persoalan yang masih timbul selama Ustaz masih semasa berada di kampus ialah macam mana nak solat. Ya, macam mana nak solat di kampus dekat apabila kami dibawa untuk tour kampus universiti, melawat perpustakaan, melawat pelbagai center dan juga jabatan kami, bangunan kelas, lecture hall dan lain-lain. Kepala Ustaz ni sentiasa fikir, nanti kalau nak semayang kat mana? Bawah tangga ni ke dekat mana kan ya? Selama beberapa hari yang pertama, dan beberapa hari yang pertama tu
Alhamdulillah kerana sekarang ni masih musim panas ketika itu. Jadi waktu solat waktu siang tu panjang. Zuhur masuk 1:30, asar masuk 5:30, baru masuk waktu asar, dan maghrib pula pada pukul 9:30. Jadi sangat panjang tempoh masa. Maka ustaz masih lagi boleh balik ke rumah ataupun singgah ke masjid on the way balik daripada kampus dan bersolat. Tapi musim sejuk nanti ini akan berubah. Waktu Zuhur sangat pendek, waktu Asar juga sangat pendek, dan mahu tidak mahu solat perlu dikerjakan di kampus. Alhamdulillah pada hari Khamis minggu pertama orientasi, taklimat diberikan dan dimaklumkan bahawa uh, secara rasminya the quiet room telah disediakan oleh pihak chaplaincy university. Maknanya pihak pegawai agama, sudah tentulah beragama Kristian, padri berkenaan, menguruskan satu bilik senyap, bilik diam, bilik aman, yang boleh digunakan untuk sesiapa sahaja di kalangan pelajar dan kaki tangan universiti untuk bermeditasi, berdoa, bertafakur, dan sudah tentulah mengerjakan solat. Dan pada fikiran Ustaz, itulah antara anugerah yang sangat-sangat berharga apabila disediakan quiet room untuk sembahyang didirikan. Tetapi supaya tidak uh, macam mana nak cakap, pada hadis yang disebutkan yang Ustaz bacakan tadi di bahagian hujungnya, kata Nabi SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Sudah tentu bila bila the quiet room itu sudah disediakan, maka kami boleh gunakan. Tapi Ustaz rasa agak appropriate kalau sekiranya padri ataupun chaplain universiti itu dihubungi dan dimaklumkan. Jadi Ustaz kontak dia, bagi tahu yang Ustaz berhajat untuk menggunakan quiet room itu untuk mengerjakan solat, dan beliau membalas email keesokan harinya, menyatakan berbesar hatinya beliau, dan mengesahkan bahawa bilik itu memang untuk digunakan bagi tujuan solat dan lain-lain. Dan dia berpesan kalau sekiranya ada sejadah yang lebih, maka tinggalkanlah di dalam bilik itu supaya boleh digunakan oleh pelajar-pelajar yang lain. Unfortunately-nya Ustaz tak bawa sejadah ekstra sebab beg berat hari itu. Hanya bawa satu saja, itu pun version yang kecil kan. Tapi tengoklah kalau ada rezeki bila-bila nanti boleh letak dekat situ. Jadi dah ada tempat untuk solat. Okey. So itulah sedikitnya apa yang ingin Ustaz kongsikan dengan anak-anak semua, dengan kawan-kawan semua, bahawa berada di Aulu Finland ini mungkin ada sedikit cabaran dia lah, yang mungkin sedikit berlainan daripada mungkin pengalaman masa Cikgu Akhtar belajar dekat Edinburgh, Scotland. Kerana mungkin di Edinburgh, Scotland itu beberapa keperluan asasi itu sudah pun sedia ada, ya, dan kita memanfaatkannya. Tapi di sini tu ada inisiatif yang perlu dilakukan untuk kita mencari yang belum dibuat, dan Ustaz tidak pasti adakah Ustaz nak membuatnya ataupun tidak, ialah untuk menemukan pelajar-pelajar Muslim di kampus. Kerana sekiranya pelajar Muslim itu boleh disatukan, dihimpunkan, dan sama ada nak buat persatuan ke tak buat persatuan ke, itu perkara lain. Maka mungkin bolehlah solat Jumaat dikerjakan di quiet room itu, dan tidak perlu pergi ke city centre yang memakan masa setengah jam dalam bas dan 10 minit berjalan kaki untuk sampai ke pintu masjid, dan kemudian another 40 minutes, 10 minit jalan untuk ke bus stop, dan another 30 minutes untuk balik semula ke kampus. It's quite challenging. Dan Ustaz juga memang ada kelas yang jatuh pada pukul 12.30 tengah hari pada hari Jumaat. Itu menjadi satu lagi cabaran yang memerlukan kepada Ustaz untuk berbincang dengan pensyarah dan juga kawan-kawan kerana halangan tersebut. Jadi benda-benda itulah yang menyebabkan apabila Nabi SAW berpesan kepada Abu Zar Al-Ghifari, ittaqillah
haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, adalah sesuatu yang uh, sangat mencabar bagi kita. Dan yang penting, kata Nabi SAW juga, wattabi' sayyi'atal hasanah, dan bila buat salah, bila buat silap, hendaklah digantikan dengan kebajikan, dengan perkara baik, ya, tamhuha, maka dia akan menjadi kafarah ke atas yang sebelumnya. Susah Ustaz nak describe apakah benda-benda tak elok yang berlaku lah. Mungkin semayang kita lambat, bahkan boleh juga jadi kita terlepas waktu solat kerana kekeliruan terhadap masa, ataupun dalam keadaan badan yang sangat penat, sehingga waktu subuh, waktu isyak tu yang jadi sangat mencabar. Maka kita kena banyak melakukan kebaikan, kebajikan, untuk benda itu menjadi pengubat, menghapuskan kesan negatif daripada perkara-perkara tak elok yang berlaku. Kerana kalau kita terlambat semayang, ataupun kita mungkin terlepas waktu solat, kita akan rasa sangat terkilan dan susah hati. Maka kebajikan-kebajikan yang dibuat itu mudah-mudahan dapat meredakan rasa tidak selesa atas benda tak elok yang berlaku tadi kan. Of course, satu lagi perkara yang di bahagian akhir hadis itu tadi yang ingin Ustaz perkatakan ialah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan hendaklah kamu berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik, ya. Berakhlak dengan annas, ya, bukannya dengan mukminin, dengan muslimin, tetapi dengan manusia seluruhnya. Hendaklah kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Itu perkara yang sangat penting untuk diberikan penekanan, untuk kita menjaga interaksi kita dengan kawan-kawan. Alhamdulillah, nak ubah position ke, maknanya sebab duduk kat sini saja mungkin pelajar pun ngantuk kan, maknanya ataupun kawan-kawan semua apa benda Ustaz Sizam Bebil ni, cuaca taklah begitu cerah sangat. Pagi ni hujan. Kalau kawan-kawan nak tengok dekat bawah sana, Ustaz punya apartmen di tingkat 4, tak ada lift, Alhamdulillah. So nampaklah kot di bahagian luar sana. Ini adalah apartmen yang disediakan oleh universiti untuk para pelajar. Disediakan dalam arti kata, maknanya bukanlah percuma pula, kena bayar dan masih mahal, tapi jauhlah lebih murah daripada apartmen awam yang ada di dalam di bandar kan. Nak tunjuk rumah pun segan juga. Rumah Ustaz ada 2 bilik, 2 bilik tidur sebelah sana. Ini adalah ruang tamu. Buat masa ni 2 bilik tu belum diguna lagi lah, sebab masih tak ada keperluan dan tak ada perabot, sejuk kan. Jadi gunakan ruang tamu saja. So adalah katil satu, lepas tu adalah sebab tak ada meja, jadi gunakan sajalah kabinet dapur tu sebagai tempat untuk menaip dan juga untuk menulis, ya, buat kerja. Itulah ada sikit. Bahagian lain tu segan nak tunjuk lah. Ya. Okey, kita patah balik kepada apa yang Ustaz sebutkan tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, program yang saya ikuti di Finland ini adalah International Master Program. Jadi kami ada 17 orang dalam grup pada tahun ini, datang daripada negara-negara kira-kira Malaysia, Indonesia, China, Filipin, kemudian Romania, Turki, Brazil, Spanyol, Korea, Jepun, apa lagi, Ukraine. So ada 11 negara dah, dan juga daripada Finland sendiri ada seorang. Begitulah lebih kurangnya. Jadi bukan satu perkara yang mudah untuk kita mewujudkan rasa selesa bekerjasama. Latar belakang yang berbeza, umur yang berbeza,
agama yang berbeza, bangsa yang berbeza, maka kita mesti fokus kepada satu mindset yang betul bahawa perbezaan merancakkan kehidupan dan bukan sumber masalah. Itu kita kena set. Ya, kerana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat, ya ayuhannas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah SWT purposely menjadikan kita ini berbangsa-bangsa, berkaum yang pelbagai, lita'arafu, untuk kita kenal antara satu sama lain. Dan pihak universiti dalam program orientasi telah mengatur satu program yang dikenali sebagai The Future Factory. Future Factory ini adalah satu program yang bersifat ice breaking untuk menggalakkan pelajar kenal mengenal satu sama lain dalam bentuk yang profesional dan real, ya. Maka kami dikehendaki untuk menghasilkan sesuatu dalam 3 tema yang menjadi niche kepada University of Oulu. Apa-apa sahaja, it could be a product, it could be a service, it could be something yang satu plan yang kita nak tawarkan. Sifatnya ialah berbentuk menyelesaikan masalah ataupun cabaran pada masa hadapan. Maka dia punya problem statement dia mestilah current, tetapi dia punya impact dan juga benefit dia mestilah berbentuk futuristik. Jadi kami dalam kawan-kawan kumpulan kami ni telah menubuhkan satu mengadakan satu perbincangan selama 3 hari, dan perbincangan berjalan dengan rancak, dengan kemahiran yang berbeza-beza, cara berfikir yang berlainan, tapi kami semua berkolaborasi dalam collaborative learning activities. Kita mengemukakan idea masing-masing dan kita melakukan kesilapan pada hari yang pertama kerana kita bercakap secara bebas dalam keadaan self-regulated learning. Kita tak buat lagi. Maknanya kita tak baca, kita tak banyak berdasarkan kepada andaian. Kita nak buat something, kita nak cadangkan something, rupanya benda tu dah ada dah dekat Finland, dan kita tak tahu rupa-rupanya hasil yang kita nak capai itu mestilah dalam kerangka 3 tema yang disediakan. Maka sehari yang pertama tu kita telah tersasar, dan pada masa itu memang terlintas di fikiran Ustaz, okeylah kita buat sekadar yang siap sahajalah, ya, tak adalah nak aim untuk menang pula, kerana ia adalah juga sebuah pertandingan. Tapi kami lanjutkan lagi perbincangan. Ada kawan yang duduk jauh, Kampele dan juga tempat-tempat yang lain, ada yang sampai hampir 100 km daripada universiti. Mereka kena balik lepas habis kelas, tapi perbincangan tak selesai. Kita sambung pula dengan Skype pada waktu malam, meneruskan perbincangan. Esoknya kita sambung lagi bincang. Orang lain pukul 5 balik, kami pukul 5 break sekejap, dan kita sambung lagi sampailah ke pukul 7 malam, 7 petang. Dan ia adalah satu pengalaman yang sangat menarik, menyeronokkan, dan akhirnya selepas pelbagai topik dibincangkan tentang polisi Finland berkaitan dengan refugees, keadaan semasa mereka, jumlah mereka yang berapa ramai, kemudian apakah tanggungjawab Finland dari perspektif Kesatuan Eropah untuk mengendalikan kebanjiran refugees, berapakah jumlah sebenar refugees yang datang, apa masalah yang mereka hadapi, apa kes yang timbul, apakah bentuk sistem pendidikan yang ada pada masa sekarang ini. Semua itu dibincangkan, tapi akhirnya ia dirumuskan dalam bentuk satu apps, satu game, ya, yang kita buat untuk membuat simulasi interaksi antara kaum sebagai program untuk pelajar sekolah di Finland. Dan kita usulkan produk kami yang kami namakan sebagai No Borders, di bawah tema Global Interdependency. Dan apabila kita mengusulkannya, alhamdulillah rezekinya kami telah memenangi pertandingan tersebut. Daripada 1,200 pelajar yang ada, kumpulan kami telah menang. Rezekinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami dapat memenangi untuk kategori Global Interdependency bersama dengan 2 kumpulan yang
yang lain dalam tema yang berlainan. So ini adalah pengalaman yang manis dan dia cepat memberikan kemesraan kepada kami dan membantu ustaz untuk merealisasikan bahagian hadis Nabi SAW tadi, iaitu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kamu dengan akhlak yang baik. Kita santuni adik-adik kita, kawan-kawan kita, kita menghormati mereka, kita mesti ada rasa percaya bahawa we are on the right track even though they were doing something different than what we preferred. Tapi begitulah bentuknya collaborative learning. Mesti ada skill-skill tersebut, ya. Dan dari segi pergaulan tu, nak duduk sebelah lelaki, nak duduk sebelah perempuan, kenalah pandai-pandai membawa diri. Dan memang semasa 3 minggu Ustaz berada sini, my thought was always with the students. I mean, I had that in my mind. If one day my students will be studying here in Finland, will they take all these things into consideration? Adakah mereka akan solat tanpa disuruh, tanpa mendengar azan? Adakah mereka akan menjaga batas pergaulan? Adakah mereka akan makan makanan yang halal, mengelak daripada makan makanan yang haram? Adakah mereka boleh memberitahu kawan-kawan bahawa mereka nak excuse for 20 minutes untuk mengerjakan solat? I always have that in my mind. Dan Ustaz fikir benda-benda itu perlu dipupuk di sekolah. Selagi mana kita di sekolah hanya semayang apabila dikerah, hanya mengutip sampah apabila disuruh, hanya mengemas apabila diarahkan berbuat demikian, bermakna kita belum bersedia, survival kita belum baik, kerana kita perlu menimbulkan kepercayaan, bukan kepercayaan sekolah pada kita, tapi kepercayaan kita terhadap diri kita sendiri, bahawa you can manage your life on your own. Ya, jadi mungkin itulah sedikit perkongsian Ustaz setakat ini, lebih kurang dalam setengah jam ni. Mudah-mudahan ada perkara yang boleh ditimbulkan untuk anak-anak fikirkan, dan dalam suasana yang gloomy, gelap, matahari tak berapa nak keluar, waktu-waktu yang cerah tu dah mula berkurang lah. Officially kita dah masuk ke autumn, musim luruh sekarang ni, ya. Maka kita kena must have a good self control, supaya gloomy cuaca kat luar tu tidak menyebabkan jiwa kita pun gloomy sama. So pakai pakaian yang cerah sedikit, pakai stokin kalau Ustaz ingat lah, ya. Stokin pun kena berwarna-warni untuk menceriakan keadaan. Tengok stokin pun happy. Janganlah pakai stokin hitam, ya. Pakai stokin yang berwarna-warni supaya kita boleh mengambil sedikit keceriaan untuk dibawa dalam kehidupan. Alhamdulillah, comparing what I had when I was in Ireland and UK many years ago, di Finland ini agak menarik kerana orang Finland suka memakai pakaian yang berwarna cerah, berwarna-warni. Bangunan mereka juga berwarna-warni, kerana itu boleh kontras dengan warna kelabu, warna putih, warna hitam yang menyelubungi persekitaran, terutamanya apabila masuk musim sejuk, ya, tidak lama nanti. So itu saja untuk sesi kali ini. Ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dan susuli perbuatan yang tidak baik dengan sesuatu yang baik. Tamhuha, maka ia akan menghapuskannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hingga bertemu dalam halaqah kita yang seterusnya. Salam ukhuwah daripada saya di sini. Wabillahil hidayati wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.